Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke sesi pembentangan pra-projek PRS untuk kumpulan BGS 207. Compadres rasanya nama kumpulan ke sesi pembentangan pra-projek anda lah. Okey. Jadi sebelum anda memulakan sesi pembentangan, saya ingin memperkenalkan guru pembimbing yang akan menilai segala aspek dalam pembentangan anda pada hari ini, iaitu saya sendiri, Cikgu Hasnan Salim, serta Cikgu Nohaiza binti Cik Mat. Okey. Jadi sepanjang sesi ini berlangsung, semua diminta untuk memberikan kerjasama dan mengikut giliran yang telah pun dinyatakan sebelum ini. Baik, tanpa membuang masa lagi, saya mempersilakan wakil kumpulan BGS 207 untuk memulakan sesi pembentangan anda. Dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membuat pembentangan bagi pra-projek PRS. Nama kumpulan kami ialah Compadres. Tema yang kami sediakan adalah eksplorasi kerjaya. Tajuk projek yang kami sudah pilih ialah Doktor Pakar Alergi dan Imunologi. Antara ahli kumpulan kami ialah Batrisha Hidayah binti Abdullah, Muhammad Akil bin Ahmad Kamal, Nazihah Humairah binti Syazan Najib, Nurul Munawirah binti Abdul Halim, Nurul Hafizah binti Khairuddin. Seterusnya, saya akan membentangkan bagi objektif kami. Pertama, ibu ini menjadi inspirasi utama bagi lepasan SPM atau mahasiswa dan mahasiswi yang masih mencari hala tuju kerjaya mereka, mengikut potensi diri mereka. Kedua, ahli PRS atau pihak yang terlibat dalam bengkel PRS dapat menambah ilmu pengetahuan tentang kerjaya doktor pakar alergi dan imunologi dengan lebih dalam lagi dan memajukan lagi tahap pemikiran mereka tentang kerjaya tersebut. Ketiga, ahli PRS ataupun masyarakat yang masih kurang potensi dan semangat dalam diri mereka dapat menyedari minat mereka serta dapat mengasah lagi bakat terpendam mereka untuk memajukan diri pada masa hadapan dalam haluan kerjaya yang mereka pilih dan menambahkan keyakinan mereka dengan kelebihan sendiri. Seterusnya, sasaran kami ialah pelajar lepasan SPM ataupun mahasiswa dan mahasiswi sudah menetapkan kerjaya yang ingin mereka pilih mengikut minat yang bersesuaian dan potensi masing-masing. Kedua, kerjaya doktor pakar alergi dan imunologi ini menjadi antara pilihan utama untuk ahli PRS dan menentukan hala tuju kerjaya mereka. Ketiga, mereka yang berminat untuk menjadi doktor pakar alergi dan imunologi ini sudah bersedia dari awal tentang tugas kerjaya tersebut dan melatih diri dari awal untuk sebarang halangan dan risiko untuk menjadi doktor pakar alergi dan imunologi ini. Keempat, ahli PRS dapat mencungkil bakat terpendam mereka dan menambahkan keyakinan dengan bakat yang mereka perolehi untuk mendapatkan kerjaya yang ideal. Baiklah, bagi skop kerja kami, guru pembimbing kami ialah Puan Suryani binti Yusof dan Puan Nur Salis binti Samingen. Ketua kumpulan kami, Batrisha Hidayah binti Abdullah, membuat keputusan dan berhubung dengan guru. Penolong ketua kumpulan kami, Muhammad Akil bin Ahmad Kamal, mencari maklumat kumpulan dan projek. Setiausaha kami, Nurul Hafizah binti Khairuddin, membuat laporan. AJK kami, Nazihah Humairah binti Syazan Najib, iaitu saya, mengumpul hasil ibu, dan bendahara kami, Nurul Munawirah binti Abdul Halim, mengutip dana kos projek. Seterusnya, saya akan serahkan kepada Nurul Hafizah binti Khairuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya, saya akan menyambung untuk penerangan ringkas. Setelah berbincang dengan ahli kumpulan kami telah menetapkan untuk memilih kerjaya doktor pakar alergi dan imunologi. Dalam proyek eksplorasi kerjaya ini, kami membahagikan tugasan masing-masing secara sama rata.
Setiap ahli akan membuat tugasan yang telah diberi di dalam Microsoft dan akan dikumpulkan kepada ahli jawatan kumpulan kami untuk disatukan menjadi e-book. Kami memilih sumber bahan rujukan secara online seperti Google dan laman website Medical News Today dan laman website yang lain yang mempunyai maklumat tentang kerjaya doktor pakar ini. Sekiranya mampu, kami akan mencari maklumat tentang kerjaya ini dengan bertanya beberapa soalan kepada mana-mana doktor pakar alergi dan imunologi secara atas talian. Setakat ini, kami hanya merancang ingin bertanyakan kepada Dr. Amir Hamzah Abdul Latif tentang kerjaya tersebut secara atas talian. Impak yang kami dapat daripada projek ini, melalui ibu ini, ahli PRS ataupun yang menyertai bengkel PRS ini dapat memperbaiki diri untuk menjadi insan yang sentiasa konsisten dalam berusaha mencapai cita-cita yang diingin. Kerja doktor pakar alergi dan imunologi ini juga dapat membuka mata dan hati orang yang mempunyai tanggapan buruk kepada kerjaya doktor, jururawat dan sebahagiannya, bahawa kerjaya ini mampu untuk membantu lebih ramai orang lagi. Kami juga mengharapkan bahawa impak ini dapat menjadi impak kepada para pelajar yang masih bersekolah ataupun yang sedang menyambung pelajaran mereka dapat menemui bakat terpendam mereka dan memajukan diri mereka untuk menjadi orang yang berjaya di masa hadapan. Ahli PRS tertarik untuk memilih haluan kerjaya mereka ke arah bidang perubatan atau dengan lebih khususnya bidang imunologi ini. Harapan kami dengan penghasilan ibu ini adalah ahli PRS dan masyarakat lain kagum dengan kerjaya doktor pakar alergi dan imunologi dan ibu ini dapat menarik minat orang ramai untuk memilih kerjaya doktor pakar ini. Para pelajar dan masyarakat yang lain dapat melihat kelebihan dan betapa pentingnya kerjaya doktor pakar alergi dan imunologi dalam sesebuah negara pada masa akan datang. Kami juga mengharapkan peserta bengkel PRS ini dapat menambahkan keyakinan dan potensi diri masing-masing dan mengubah diri sendiri ke arah hal tuju yang tepat. Sekian saja daripada kami. Okey, terima kasih kumpulan BGS 207. Dipersilakan Cikgu Nohaiza. Assalamualaikum semua. Okey, daripada Doktor Pakar Alergik dan Imunologi Okey, tahniah pada kumpulan ini akan dapat membentangkan dengan baik dan lancar. Okey, pertama cikgu nak sentuh mengenai objektif nombor 2. Okey. Sasaran kamu terlampau umum sangat cuma ada satu je yang khusus. Kemudian dekat sini cikgu nampak dekat contoh organisasi, anda menyatakan bahawa penolong ketua mencari maklumat. Tapi orang lain macam tak cari maklumat pun. Penolong ketua saja cari maklumat. Cuba perasan tak contoh organisasi tadi Anda hanya menyatakan penolong ketua saja mencari maklumat. Dan ketua pula berhubung dengan guru saja. Kemudian masa dekat penerangan ringkas pula anda menyatakan bahawa tugasan sama rata telah diberikan. Kat situ maknanya tak konsisten lah. Patutnya tadi masa dekat contoh organisasi tadi pun dekat penerangan ringkas ada dah menyatakan katakanlah Nur Hafizah cari maklumat tentang apa, Nazihah cari maklumat tentang apa, Nur Salis cari maklumat tentang apa, sebab contoh organisasi tadi hanya cakap penolong ketua saja cari maklumat. Tiba-tiba dekat penerangan tugasan sama rata. Okey, kat situ je lah cikgu nampak yang tak okeynya. Dari segi impak nombor 3 tu umum sangat, 1, 2, 4 okey, tetapi tidak menyatakan pula impak pada diri sendiri. Apa impak pada diri anda untuk projek ni okey. Dan kemudian harapan harapan diri sendiri adalah apa? Yang lain tu bagi cikgu okey. Cikgu rasa itu saja dari cikgu. Terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Haiza. Okey, untuk saya pula, saya minta buka balik slide. Saya akan masuk pada perkara-perkara yang lebih teknikal, terutama berkaitan dengan slide lah. Okey, boleh buka balik slide anda. Bermula dengan slide yang pertama. Okey, slide yang pertama. Ada slide tu. Buka balik. Okey. Ini okey, tak ada masalah. Cuma kan,
Mata saya ni mata rigid sikit. So kalau boleh, kalau nak buat bulat ke apa-apa ke, nak dia punya alignment tu, make sure kalau semua tu sekata semua selari. Baru dia cantik balik lah. Okay. Selain tu tak ada apa sangat lah. Okay. Next. Tadi terlupa, kalau ada perkataan-perkataan mana yang perlu huruf besar, huruf kecil tu kena make sure juga, jaga elok. Okey, bila sebut objektif ni mestilah dia ringkas, boleh diukur, padat dan boleh dicapai dengan baik. Okey. Bila kamu buat objektif macam ni, sebenarnya ia tak berapa tepat. Okey. Kita boleh je perkataan-perkataan ibu ini menjadi inspirasi utama bagi itu, kita boleh tukar dengan cara yang lebih baik. Sebagai contohnya adalah objektif ibu ini, tak payah sebut yang objektif ibu ini tak perlulah sebut, tapi boleh je dalam bentuk, sebab kamu dah buat dalam bentuk bulat. So bila dah dalam bentuk bulat, tak perlulah ada ayat-ayat panjang, terus kepada keyword. Keyword yang mungkin saya boleh berikan adalah memberi pendedahan kepada para pelajar tentang peranan ataupun tentang potensi kejayaan ini, atau tentang skop tugas kejayaan ini, ataupun skop tugas doktor pakar alergi, semua macam tu. So objektif macam tu lebih mudah difahami, boleh mudah dinilai dan mudah dicapai untuk memberi pendedahan awal, untuk memberikan pengetahuan, untuk memupuk, untuk untuk menyenaraikan. So benda-benda macam itulah yang akan menjadi keyword-keyword yang boleh kita lihat sama ada benda tu boleh capai ke tidak daripada e-book ini. Okay, so benda-benda yang kamu buat objektif ni, kamu kena bincang balik, jadikan dia supaya boleh dicapai serta boleh dinilai dia punya objektif tersebut. Okay, macam yang nombor 2 ni, kita dapat menambah ilmu pengetahuan. Kamu dah ada dah keyword-keyword tu, dapat menambah ilmu pengetahuan tentang kejayaan dah ada. So tulis yang itu saja cukup. Tak perlu banyak-banyak ahli PRS atau pihak terlibat, lepas tu dalam memajukan lagi semua tak perlu. Sebab kita nak yang boleh diukur terus. Sama juga macam yang nombor 3, ahli PRS atau masyarakat yang masih kurang potensi dan semangat dalam dapat menyedari ataupun dapat memupuk minat mereka dan mengasah bakat. Itu keyword-keyword yang boleh dijadikan sebagai objektif. Tak payah panjang-panjang macam ni. Kalau panjang-panjang macam ni, ini bukan dikira sebagai objektif, macam penerangan kepada objektif saja. So kita nak keyword berkaitan dengan objektif. Sila semak balik dalam internet ke, rujuk dengan guru-guru kamu macam mana membina objektif yang baik sebenarnya. Okay. Slide seterusnya, kita pergi kepada sasaran. Okey, sasaran pun sama. Sebenarnya yang bawah-bawah tu tak perlu. Yang kita perlu adalah, katalah sasaran ibu ni kepada pelajar lepasan SPM. Cuma nyatakan dengan detail pelajar lepasan SPM sekolah mana. Kalau kata nak seluruh Malaysia tu adalah pelajar lepasan SPM seluruh Malaysia. Okey. Nanti saya akan ada komen sikit pasal kenapa, apa kaitannya nantilah. Okey. So kalau kata nak PRS, fokus terus. Pelajar lepasan SPM, sekolah apa. Kedua, ahli-ahli PRS, sekolah apa. So kita tahulah bahawa e-book ni sasaran kamu nak bagi kepada pelajar lepasan SPM dan juga ahli PRS. Soalan saya, kalau kamu bagi kepada dua itu saja, adakah yang lain tak boleh nak baca? So tengok balik, e-book ni sesuai pada siapa lagi. Itu lebih cantik dan buat dalam bentuk keyword, tak perlu panjang-panjang ni. Saya macam nak baca pun macam malas nak baca. In the end of the day, kita nak tahu sasarannya siapa sebenarnya. Bukannya kita nak tahu mereka ni berminat ke apa benda tu, tak perlu. Okay, sasaran. Sebab ini kita buat dalam bentuk slideshow. Okay, kita tunjukkan apa yang kamu nak bentangkan sebenarnya betul. Okay, next. Okay, bila sebut carta organisasi ni mestilah pertama ada gambar semua orang yang kamu nyatakan. Kedua, mesti mengikut hierarki, kekananan. Ataupun senang cerita, bila sebut hierarki ni ialah dia ada level-level dia. Level setiausaha, AJK dan bendahari berbeza. Cuba tengok betul-betul. Paling tidak pun SU dengan bendahari akan naik atas sikit daripada AJK. Susunan tu sangat penting. Kalau
salah, serupa, tak betul. Dan keduanya, dalam carta organisasi tidak ada skop tugas. Tak perlu pun tunjuk skop tugas. Okay. Sebaliknya, untuk skop tugas, buat slide lain yang lebih detail lagi. Okay. So maknanya kat sini pun kena faham perkataan carta organisasi tu tak ada. So kadang-kadang kalau orang tu yang memang tak tahu apa-apa, dia macam apa benda ni. Okay. So benda tu kena lebih jelas lagi. Okay. So buat dengan lebih cantik lagi. Mana yang perlu huruf besar. Kalau perlu kalau kata bin tu bin, kalau nak titik semua titik macam tu. So sekatakan benda-benda macam ni. Okay. Skop tugas buat pada satu slide yang berbeza, slide lain. Kat situ buat dalam bentuk jadual. Nama, apa tugas. Nama kamu, tugas. So macam pelajar A contohnya, Batrisha, skop tugas dia apa? Membuat keputusan dan berhubung dengan guru. Lepas tu apa lagi. Akhir pula buat apa. Soalan saya nak tanya, mencari maklumat kumpulan dan projek. Apa maklumat yang kamu cari? Terlalu umum. Okay? Mengumpul hasil e-book. Itu je. Kerja je. Membuat laporan. Itu je. So dalam skop tugas perincikan lagi. Contohnya Akil mencari maklumat kumpulan kan, mencari maklumat berkaitan dengan kelulusan kerjaya sebagai seorang apa tadi yang kamu kata tadi. Mungkin untuk Nurul Hafizah pula antaranya ialah mencari peluang-peluang pekerjaan yang ada di Malaysia tentang kerjaya ini. So detailkan lagi benda-benda tu supaya kamu fokus. Kita tahulah Naziha dia akan buat pasal skop tugas ataupun akan buat tentang cabaran-cabaran yang akan dilalui sebagai seorang doktor ini. So semua orang akan nampak peranan masing-masing. Kalau macam ni saya tak nampak sebenarnya apa peranan kamu. Walaupun kamu terus membuat keputusan, mencari maklumat, membuat laporan, mengumpul hasil e-book, mengutip dana kos projek. So takkanlah Munawirah hanya sekadar mengutip dana kos. Lepas tu dia buat apa? Tak ada nyatakan yang jelas. Betul? So kerja dia kutip dana aje. So apa gunanya ada berapa orang dalam grup ni hanya sekadar tugas dia kutip dana aje. So make sure perincikan lagi. Takkan dia kutip dana saja, mesti dia ada buat juga carian, dia mesti ada buat sikit satu part ke apa ke, terpulang pada kamu yang ketua juga yang beri agihan benda tu. Sebab kamu kata dah diagihkan sama rata, tapi yang dekat mana sama rata tu tak ada. Dekat mana sama rata tu tak ada, tak ditunjukkan dalam slide ini. So jadi gagal lah sebenarnya. Okay, next slide yang seterusnya. Tadi saya pun nak tegur tadi yang dekat carta tadi, nama guru mesti ada puan, encik, tuan. Kalau ada haji, ada datuk. Buat betul-betul. Sebab itu carta organisasi ni penting. Okay. Kamu meletakkan nama cikgu kamu pun tanpa ada puan ke, tanpa ada cik. Seolah-olah macam mereka tu kawan kamu je. So tak boleh. Sebab itu kita nak tengok hierarki. Siapa orang-orang tu. Penting. Dia bukan sembarangan boleh letak. Tengok balik dalam YouTube, dalam Google ke apa ke, macam mana carta organisasi yang terbaik pernah dibuat. Saya rasa kamu semua faham macam mana carta organisasi. Cuma nak buat tu macam mana sebenarnya. Okay? Kat situ pun boleh juga dipecahkan tugas. Siapa yang nak buat carta organisasi ni sebenarnya. Dapatkan gambar dan sebagainya. Pendengar ringkas. Bila sebut pendengar ringkas, kenalah ringkas. Ini saya pun nampak macam banyaknya tulisan. Tak ada dalam bentuk point. Bila tak ada bentuk point tu yang kita, kat mana ringkasnya tu. Okay. Okay, tapi kamu dah letaklah dia punya, saya nampaklah dia punya flow tu, maksudnya berbincang, lepas tu tetapkan pemilihan, lepas tu bahagi tugas. Okay, tak ada masalah. Okay. Lepas tu kamu buat dalam bentuk word. Semua buat dalam bentuk point supaya kita boleh nampak. Okay. Laman web medical, okay, ni sumber. So Google tengok ejaan Google macam mana, G huruf besar kan. Kena betul-betul. Laman L pula yang huruf besar, terbalik. Laman web medical news today. Okay, dan laman website lain yang mempunyai maklumat tentang kerjaya doktor pakar ni. So cantiknya cari sebagai
rujukan kamu. Contoh kamu dapat jumpa, sebab itu tujuannya pembentangan kita buat, supaya kita nak tengok kamu ni effort kamu macam mana. Walaupun belum lulus lagi, tapi kita nak tengok effort kamu. Pihak kumpulan kami telah mencari 10 website yang berkaitan dengan doktor pakar ni, alergi dan imunologi ni, kamu senaraikan. So kita tahu, so maklumat kamu lengkap. Itu yang ia akan menyebabkan kami lebih yakin untuk luluskan kamu punya projek. Okay. Sekali sekiranya mampu, tak perlulah dalam slide tulis sekiranya mampu. Sebenarnya kamu mampu. Bila kamu tulis sekiranya mampu, seolah-olah macam kamu meminta simpati pula. So tak patut sebenarnya. Okay. So antara inisiatif lain adalah mencari maklumat kerja daripada doktor pakar. Okay, kamu dah sebut dah nama doktor tu, Dr. Amir Hamzah. Tapi siapa orangnya? Siapakah dia? Kerja di mana? Apa kelulusan dia? Berapa lama pengalaman dia? So saya tertanya-tanya, siapa Dr. Amir ni? Kamu pun tak maklumkan siapa Dr. Amir ni. Orangnya macam mana? So highlightkan detail-detail personalia ni. Nama dia, siapa dia dan sebagainya. Barulah kami bila tengok balik dalam detail yang kamu bagi doktor ni, doktor ni memang doktor pakar betul dan kita tak ada masalah untuk awak dapatkan maklumat lebih lanjut daripada dia. Itu yang kita nak sebenarnya, cara yang begitu. So dia akan jadi lebih baik lagi in future. Okay, next. Okay, dalam penerangan ringkas juga kamu tak nyatakan apa perancangan kamu, time frame kamu nak buat. Lepas tu apa yang kamu rasakan, keperluan-keperluan yang perlu ada. Kamu kata tadi ada mengutip dana. Apa kos yang terlibat? Berapa banyak kos yang terlibat untuk ni sampai perlu ada mengutip dana ni? Semua tu tak dihuraikan dengan baik. Jadi macam mana kalau katalah saya sebagai orang yang nak bagi projek pada awak kan, awak kata ada orang yang menguruskan dana, so berapa banyak dana yang kamu perlukan? So benda tu tak ditulis. Kalau tak diperlukan dana, memerlukan dana, kenapa kena ada orang yang menguruskan dana? So benda-benda macam tu, sebab tu kena pentingnya skop tugas itu supaya lebih clear benda-benda macam tu. Okay, baik, next, impak. Okay, impak okay dah, cuma bentuk poin macam saya kata tadi, kekurangan kumpulan ini ialah too much information. Terlalu banyak informasi diletakkan dalam satu slide. Pening kepala nak baca. Banyak sangat nak baca. Lepas tu dengan susun atur tak lawa. Kalau patut justify, tapi ada yang kejap ke kiri, kejap ke kanan. So dia tak cantik dia punya nak baca tu. Okay. So bila sebut impak ni tengok pada diri sendiri, diri orang lain. Okay, bayangkan, ni soalan saya. Bayangkan kamu dah siap e-book ni nanti dia akan bagi kesan kepada siapa? Katalah awak yang dapat dan baca e-book ni, apa kesan ni kepada diri awak? Bila saya baca e-book ni, rupanya saya mendapat lebih banyak informasi tentang kerjaya ini. Okay, ini kepada diri sendiri. Kepada orang lain, awak bayangkan kalau kawan-kawan lain baca, maka mereka lebih terdedah tentang kerjaya ini, tentang hala tuju kerjaya ini, tentang skop tugas ini. Kepada masyarakat lebih mengetahui tentang wujudnya kerjaya ini. Macam itulah. So letak impak tu kepada site yang kamu nak letak tu. Jangan hanya beranggapan orang tu akan dapat itu ini, tidak sepatutnya. Okay. Macam ahli PNS tertarik untuk memilih kerjaya, macam mana kamu nak tahu ahli PNS tertarik? Apa data dia? Tak ada. Okay. Pelajar yang masih bersekolah ataupun yang sedang menyambung pelajar dapat menemui bakat terpendam mereka. Macam mana kita nak tahu boleh temui bakat terpendam dengan hanya baca e-book ni? Mesti ada proses-prosesnya. Okay. Apa lagi? Dekat mana tu? Okay, tak apa, impak. Itu impak. So impak juga boleh dibahagikan kepada beberapa kategori lah. So kalau tak semestinya pada diri sendiri saja, diri orang lain, diri masyarakat, diri negara dan sebagainya. Itu betul-betul benda kamu kena huraikan balik dengan lebih lanjut lagi. Okay, next. Okay, harapan. Tadi patah balik daripada dekat impak. Saya rasa saya ada terbaca yang kamu dekat impak lah. Dekat impak kamu kata
para pelajar yang masih bersekolah. Okey. Tapi dalam kamu punya sasaran, kamu hanya menyasarkan kepada yang saya nampak dengan lebih jelas lah, kamu hanya menyasarkan kepada pelajar lepasan SPM. So tak ada kaitan dengan impak tersebut. Kalau nak fokus pada pelajar lepas SPM, fokus terus kepada pelajar lepas SPM. Sebab tu saya kata tadi, sasaran tu kena betul supaya dapat memberi impak, dapat memudahkan kamu menilai impak yang akan diperolehi oleh kumpulan sasaran. Itu kaitan dia. Okay, so kamu ada kumpulan sasaran, kamu nak tahu ibu ni bagus tak bagus, berkesan tak berkesan, kena patah balik kepada kumpulan sasaran, tanya ada dapat benefit ke tidak. Itu caranya kita menetapkan sasaran, kumpulan sasaran dan juga impak tersebut. Okay, faham ya? Okay, next adalah apa tadi? Harapan. Okay, harapan tak ada masalah. Cuba buat dalam bentuk point juga. Harapan ni okey je bagi saya, tak ada masalah. Tapi itulah saya kata, buat dalam bentuk point. Ambil keyword yang penting sahaja. Okay? Tak perlulah harapan kami dengan penghasilan biro ini adalah ahli kagum dengan kejaya. Kagum saja. So maknanya harapan kami dengan adanya e-book ini, maka lebih banyak lagi lebih banyak lagi pelajar yang akan mendapat pencerahan tentang kerjaya ini. Macam itulah. So nampaklah benefitnya harapan untuk kamu. Dan harapan kami juga, tak payah sebut yang harapan kami itu maksudnya dalam bentuk point. Harapan kami juga e-book ini akan akan disebarluaskan kepada mereka yang memerlukannya dengan lebih luas lagi. Macam tu. Itu yang kita, ataupun yang kalau betul-betul nak fokus, harapan kami dengan adanya e-book ini, maka separuh daripada ataupun 30%, 50% pelajar tingkatan 4 dan 5 akan berminat untuk menjadi doktor pakar alergi. Itu lagi detail, lagi fokus, lagi cantik sebenarnya. Okay? Boleh Okay, so ada sebarang penambahan lain daripada? Tak ada saya rasa. Ada lagi tak? Ke dah habis dah dia punya slide? Maksudnya dah habis kan slide tu? Okay, so apa yang saya boleh katakan, itulah dia. So kamu kena tambah baik lagi dari segi slide, dari segi susunatur, dari segi apa yang saya dah komen tadi. Saya komen, Cikgu Haiza komen, semua tu kamu kena ambil kira dan juga buat sedikit pindaan. Baik, saya akan mencadangkan kepada panel penilai, kumpulan ini kita boleh saja luluskan dengan sedikit pindaan yang telah disebutkan oleh saya dan juga Cikgu Haiza tadi. Pindaan-pindaan itu mesti dilaksanakan dahulu sebelum kamu meneruskan projek kamu untuk melaksanakan buat e-book ini. Okay, jadi selepas saja selesai buat editing, buat pembetulan apa semua, hantar kepada guru penasihat kamu. Guru penasihat kamu akan hantar kepada saya untuk saya buat semakan. Dalam tempoh dalam seminggu, 2 minggu macam tu, saya akan buat semakan. Kalau ada salah lagi, saya minta hantar balik, buat pembetulan, hantar balik kepada saya sampai saya kata on. Bila saya dah kata on, barulah kamu boleh laksanakan projek kamu dengan baik. Okay? So faham ya, macam tu, itu prosedurnya. So lepas tu nanti dah habis, dah ada on, barulah setiausaha akan mengisi borang sinopsis. Okay, lepas tu tak ada masalah lah. Okay, sekarang ni bila dah habis di sesi ni, terus tumpu kepada membuat pembetulan. Okay, buat pembetulan, buat sedikit pindaan dan sebagainya. Okay, so boleh rujuk pada video ini nanti dekat YouTube channel saya, apa perkara yang kamu boleh tambah baik. Dan saya galakkan kamu tengok juga video-video rakaman kumpulan lain, kumpulan BGS. Tengok kumpulan BGS. Jangan tengok muda, jangan tengok sulung. Kalau tengok muda, tengok sulung, level dia orang lain. Level dia orang itu pun dia orang punya projek berbeza. So kalau nak tengok yang sama level dengan kamu, yang tertulis BGS. Tak kisahlah BGS 1 ke atau BGS 2, kamu boleh jadikan sebagai contoh. Ada yang bagus dan boleh kamu buat sebagai rujukan. So follow apa yang perlu, yang baik kamu follow, mana yang tak baik yang antara mereka tu kamu jadikan sepadan, buat yang lebih baik lagi macam tu. Okay? Boleh semua? Okay, saya harap penerangan saya itu jelas dan saya nak ucapkan tahniah kerana projek anda berjaya diluluskan oleh pihak kami walaupun dengan sedikit minor correction.
Okey, diharapkan dengan apa yang telah pun disampaikan, dikomen oleh pihak guru penilai dapat dijadikan sebagai panduan untuk anda menambah baik lagi slide pembentangan anda. Fokus pada slide pembentangan, insya-Allah kalau tak ada masalah kamu akan mudah untuk melaksanakan projek ini nanti. Okey. So itu saja daripada pihak saya. Terima kasih banyak-banyak. Minta maaf kalau ada sebarang salah silap apa yang saya nyatakan tu mungkin menggores hati siapa-siapa ke. Tapi ini untuk kebaikan anda semua supaya projek ini projek yang sangat penting kita nak angkat projek ni ke yang lebih tinggi lagi. So buat betul-betul, insya-Allah ada rezeki dapatlah kamu pergi yang lebih tinggi lagi peringkat. Okey? Itu saja daripada saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.